Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Waalaikumsalam. okey, kita sambung semalam punya Okey, jadi semalam kita dah berhenti tentang mekanisme pernafasan kan. Okey, cumanya cikgu nak ulang hari ni. Bukan ulang lah, kita nak buat refreshment. Jadi kan bila bercakap tentang mekanisme pernafasan, pertama mesti kaitkan dengan otot. Otot apa yang terlibat Otot apa yang terlibat dalam menyebabkan otot yang terlibat untuk meningkatkan isi padu supaya tekanan menjadi rendah, dan otot yang menyebabkan isi padu menjadi rendah supaya tekanan menjadi tinggi. Kenapa kita nak wujudkan perbezaan tekanan tu? Supaya kita nak menggerakkan, supaya kita nak memaksa udara masuk ke dalam paru-paru secara semula jadi, dan pada masa yang sama kita juga nak mewujudkan perbezaan tekanan supaya udara daripada dalam badan juga terpaksa keluar daripada badan. Dulu kan masa dekat masa belajar dekat UPM dulu, ada seorang pensyarah ni lah, bila kita belajar tentang fisiologi haiwan, ada seorang pensyarah ni tanyalah, soalan dia lebih kurang macam ni lah. Dia tanya, kenapa kita perlu bernafas? Dia tanya macam tu lah. Jadi macam-macam jawapan lah kami bagi kemudian pada akhirnya pensyarah tu kata, sebenarnya kita bernafas ni adalah untuk mengeluarkan gas karbon dioksida. So masa tu tak faham lagi lah. Masa tu tak faham lagi. Tapi bila dah semakin lama mengajar kan, kita pun dapat faham, oh sebenarnya apa yang dikatakan oleh pensyarah tu betul lah. Kita terpaksa keluarkan gas karbon dioksida daripada badan supaya dia tak menjadi asid dalam badan ni. Karbon dioksida ni sifat dia, kalau dia lah banyak-banyak dia akan beraksid lah. Jadi badan perlu keluarkan karbon dioksida daripada badan supaya dia tidak menjadi toksik kepada darah kita sendiri. Sebab itulah kita perlu bernafas. Okey, itu idea awal untuk apa yang awak akan belajar hari inilah. Okey, pertukaran gas ni. Okey, jadi kita masuk unit 8.3 iaitu pertukaran gas dalam manusia. Okey, saya hari ini saya perkenalkan kepada awak perkataan tekanan separa. Tekanan separa ni adalah satu terma yang kita gunakan untuk gas oksigen dan gas karbon dioksida lah. Dalam konteks pernafasan ni, dalam konteks respirasi, kita spesifik pada oksigen dan karbon dioksida. Okey, dan pergerakan oksigen dan karbon dioksida ni merentasi sel adalah melalui proses resapan gas. Okey, pergerakan gas, oksigen dan karbon dioksida dalam sel kita adalah melalui proses resapan gas. Maksudnya kawasan daripada pergerakan mesti daripada kawasan yang tinggi, daripada kawasan yang banyak pergi ke kawasan yang sedikit. Sama saja macam konsep osmosis. Cumanya osmosis adalah khas untuk air. Tapi untuk gas, kita gunakan istilah tekanan separa. Okay, idea masih sama, konsep masih sama. Pergerakan daripada kawasan yang banyak atau kawasan yang tinggi ataupun kawasan yang pekat pergi ke kawasan yang kurang, kawasan yang cair, kawasan yang rendah. Okey, adakah ia memerlukan tenaga? Tidak. Sebab dia adalah pengangkutan yang pasif. Okey, dia mengikut kecurunan kepekatan. Maksudnya dia mengikutlah daripada kawasan yang banyak ke kawasan yang sedikit. Okay. Jadi dia adalah istilah kita guna adalah tekanan separa untuk gas, dan prosesnya adalah proses resapan gas. Okey, resapan gas berlaku dari kawasan tekanan separa tinggi ke kawasan tekanan separa rendah, iaitu menuruni kecurunan tekanan separa gas. Jadi mengikut kecurunan kepekatan. Okey, oh ya. Kalau dalam air kepekatan lah, tapi dalam gas ni kita pakai tekanan separa gas. Jangan tersilap untuk cikgu . Okey, bahaya pula. Okey, ini adalah satu gambar. Ini adalah Everest yang telah dikelilingi ataupun yang dilitupi oleh kapilari darah. Okey, kapilari darah. Okey, semasa di tingkatan 3, korang dah belajar sebenarnya. Ada 3 jenis salur
ada 3 jenis salur darah. Okey. Korang ada darah, salur darah vena, salur darah arteri dan salur darah kapilari. Okey. Awak ada 3. Awak ada vena, awak ada arteri, awak ada kapilari. Okey, sekejap. Okey, vena, kenapa kita bagi nama dia vena? Adalah kerana dia dia adalah, sekejap. Allahuakbar. Sekejap. Okey, kenapa dia vena, kita bagi nama dia vena sebab dia mengangkut darah yang kekurangan oksigen. Arteri dia adalah untuk salur darah yang membawa darah yang berkepekatan tinggi oksigen, dan kapilari adalah kawasan di mana berlakunya pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Okey, kenapa pertukaran gas berlaku di kapilari? Sebab di kapilari ni dinding dia adalah nipis. Maka disebabkan dinding kapilari adalah nipis, maka di situlah berlakunya proses pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Okey. Darah yang sama, ingat, darah yang sama, dia yang boleh angkut oksigen, dia juga boleh angkut karbon dioksida. Jadi kat mana pertukaran tu berlaku? Pertukaran nak angkut oksigen dan karbon dioksida tu kat mana berlaku? Di kapilari darah. Kenapa tak berlaku di vena dan arteri? Sebab dinding pada vena dan arteri adalah dinding yang berotot, tebal. Mana boleh gas meresap melalui kawasan yang tebal? Tak boleh. Dia hanya boleh meresap melalui setebal satu sel saja. Okey. Okey, kemudian pertukaran bila kita tarik nafas, oksigen masuk, oksigen akan masuk ke dalam paru-paru dan akan terus masuk ke dalam sel darah merah. Kan guna info mak. Okey, bila oksigen tu telah digunakan, okey, dalam proses respirasi sel, maka sel darah merah akan mengangkut karbon dioksida pula. Jadi karbon dioksida ni pula akan dikeluarkan semasa kita hembus nafas. Okey, kita tengok apa yang berlaku, apa yang menyebabkan ianya berlaku. Okey. Dalam paru-paru, darah yang memasuki kapilari paru mengandungi sekejap korang. Apa kata telefon mak? Aku nak buka lock. Okey, dalam paru-paru ada suara mati Okey, dalam paru-paru, darah yang memasuki kapilari paru-paru mengandungi tekanan separuh karbon dioksida yang tinggi berbanding udara dalam alveolus. Okey, dalam paru-paru, darah yang masuk kapilari paru-paru mengandungi tekanan separuh karbon dioksida yang tinggi. Okey. Tekanan separuh karbon dioksida yang tinggi ni datangnya daripada hasil proses respirasi sel. Ingat tadi kan, kita makan, terjadi glukosa, dari glukosa, sel pun guna, mitokondria guna melalui respirasi sel, hasilkan tenaga dalam bentuk ATP, karbon dioksida dan air. Karbon dioksida ni akan masuk ke dalam sel darah merah untuk dihantar balik ke paru-paru. Kenapa nak hantar ke dalam paru-paru? Supaya kita boleh hembus nafas dan keluarkan karbon dioksida. Kenapa nak keluarkan karbon dioksida daripada badan? Supaya oksigen boleh masuk. Ya, okey. Jadi dalam paru-paru, darah yang memasuki kapilari paru-paru mengandungi tekanan separuh karbon dioksida yang tinggi. Okey, tinggi ya, sebab dia tolong angkut karbon dioksida yang terhasil daripada proses respirasi sel sebelum ni. Daripada proses pengoksidaan makanan sebelum ni. Daripada proses menghasilkan tenaga sebelum ni. Dia buat keluar. Okey. Jadi karbon dioksida akan meresap keluar dari paru-paru ke dalam alveolus dan disingkirkan melalui hidung dan mulut ke atmosfera melalui proses hembus nafas. Tengok ni ni sel darah merah. Dia banyak karbon dioksida.
Dalam alveolus, karbon dioksida sikit. Sebab kan kita baru tarik nafas tadi. Tarik nafas, oksigen masuk. Banyak. Okey, oksigen daripada alveolus, dia banyak berbanding dengan oksigen dalam sel darah merah. Jadi oksigen terpaksa masuk ke dalam sel darah merah. Pada masa yang sama, karbon dioksida tadi kan banyak dalam sel darah merah. Sebab dia dah tolong angkut tadi dari hasil daripada proses respirasi sel tadi. Bila dia sampai di alveolus, karbon dioksida banyak dalam sel darah merah. Jadi dia terpaksa bergerak masuk ke dalam alveolus. Berlakulah pertukaran gas. Darah yang sama, dia boleh angkut oksigen, dia boleh angkut karbon dioksida. Macam mana dia boleh angkut? Melalui pergerakan resapan gas. Macam mana proses resapan gas berlaku? Proses resapan gas berlaku bila ada perbezaan tekanan separa gas. Tarik nafas. Oksigen kan masuk 20%. 20% daripada alam sekeliling ni adalah oksigen. Karbon dioksida kan 0.03 je. So boleh tarik nafas. Oksigen masuk, oksigen banyak masuk dalam paru-paru. Kemudian bila ada sel darah merah datang, oksigen pun terpaksa bergerak masuk ke dalam sel darah merah. Sebab sel darah merah ni banyak karbon dioksida. Karbon dioksida ni banyak dalam sel darah merah. Okey, jadi berlakulah pertukaran. Kenapa berlaku pertukaran? Sebab ada perbezaan tekanan separa gas. Okey ya. Jadi cikgu ulangan je lah. Tekanan separuh oksigen di alveolus lebih tinggi daripada tekanan separuh oksigen dalam kapilari paru-paru. Jadi oksigen meresap masuk ke dalam paru-paru dan oksigen akan bergabung dengan hemoglobin dan eritrosit membentuk oksihemoglobin. Okey. Pembentukan oksihemoglobin ni korang kena ingat Okey, korang mesti hafal lah. Okey, oksigen bila dia jumpa dengan kumpulan hemoglobin dalam sel darah merah, ni eritrosit ni sel darah merah lah. Kita panggil sel darah merah, nama biologi dia adalah eritrosit. Tapi benda yang sama lah red blood cell also known as erythrocyte. Benda yang sama Okey, oksigen bila dia bercampur dengan hemoglobin dalam sel darah merah, dia akan membentuk oksihemoglobin. Oksihemoglobin ni adalah satu keadaan di mana oksigen yang telah bergabung dengan hemoglobin ni akan dibawalah, akan diangkut pergi ke seluruh badan. Okey. Kemudian Okey, tengok ni Okey. Sel darah yang sama, ingat. Sel darah yang sama, dialah yang masuk. Okey, yang warna merah ni adalah arteri. Membawa darah yang banyak oksigen. Yang warna biru ni adalah vena. Salur darah yang membawa darah kurang oksigen. Kenapa dia bawa darah kurang oksigen? Sebab darah tu ada bawa banyak karbon dioksida. Cumanya dalam biologi kita tak sentuh tentang karbon dioksida yang banyak tu, tapi kita sentuh tentang oksigen yang sedikit. So darah yang sama, contoh katalah dia datang daripada buah pinggang. Contohnya datang daripada buah pinggang. Kita jalan masuk dalam aurikel kanan, pergi ke aurikel kiri, pergi ke ventrikel kanan, masuk pergi paru-paru. Okey, dekat paru-paru dia ni sedaran sama dia pun lepaskanlah karbon dioksida. Sebab karbon dioksida dalam paru-paru sikit berbanding dengan karbon dioksida dalam sel darah merah tu. So pada masa yang sama, sel darah merah yang sama akan membawa pula gas oksigen. Kenapa? Sebab tekanan separa gas oksigen dalam paru-paru lagi banyak berbanding dengan oksigen dalam sel darah merah. So sel darah merah pun bawa lah oksigen. Bawa lah. Pergilah aurikel kiri, ventrikel kiri, pergi aorta dan dipas ke seluruh badan. So katakan sel darah merah tadi tu, dia pun sampai dah dekat buah pinggang juga. Okay. Dia sampai ke buah pinggang, terdapat perbezaan antara kandungan oksigen dalam sel dengan kandungan oksigen dalam sel darah merah tadi. So sel darah merah tadi pun lepaskanlah oksigen tu.
So sel buah pinggang pun guna, kuatlah tenaga, bolehlah tapis darah, bolehlah sikat air kencing, benda tu. Dan sel darah merah tadi pergi mana? Bergerak ah, bergerak. Bergerak, terus bergerak pada masa yang sama, dia pun jumpalah sel buah pinggang lain yang telah pun selesai melakukan respirasi sel. Yang telah pun selesai melakukan respirasi sel. Jadi dia tolonglah angkut karbon dioksida daripada sel buah pinggang tu pula. Bawalah balik, ulanglah balik. Sampailah sel darah merah tu mati ataupun terhapus selepas berusia 120 hari. Sel darah merah itu je kerja dia. Sebab tu dia tak ada nukleus. Kerja dia hanya untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida saja. Itulah kerja dia, angkutlah. Angkut tu, angkut ni, angkut tu, angkut ni. Sampailah selesai, selepas dia berumur lebih kurang 120 hari, badan akan detect dia sebagai bahan asing dan dia akan diguguskan. Okey, jadi cerita cikgu tadi tu disimpulkan melalui inilah, melalui gambar rajah ni. Sorry lah ada orang Malaysia rumput pula, ya Allah. Okey, kemudian kita tengok darah yang meninggalkan paru-paru melalui vena pulmonari mempunyai tekanan separuh oksigen tinggi dan tekanan separuh karbon dioksida yang rendah. Okey, yang cikgu cerita tadi lah, selepas dia dah angkut, selepas dia dah pergi paru-paru, dia pula bawa oksigen banyak dan karbon dioksida pula sikit. Okey, tu dia sampai ke sel, kemudian respirasi sel membebaskan karbon dioksida. Okey, sebab respirasi sel menghasilkan tenaga, pada masa yang sama dia juga hasilkan karbon dioksida dan air. Jadi air tu tak apalah, bolehlah meresap pergi mana-mana. Tapi karbon dioksida mesti dikeluarkan. Okey, jadi tenaga kita guna. Jadi tekanan separuh karbon dioksida ni lebih tinggilah daripada tekanan separuh karbon dioksida dalam kapilari tisu. Okey, jadi karbon dioksida akan keluar dari sel badan masuk ke dalam kapilari tisu darah merah, ke sel darah merah dan angkut kembali ke paru-paru. Okey. Apabila darah sampai ke tisu melalui kapilari tisu, tekanan separuh oksigen dalam darah adalah lebih tinggi daripada tekanan separuh oksigen dalam sel badan kerana sel menggunakan oksigen dalam sel. Kemudian oksigen hemoglobin akan terurai dan oksigen pun meresap dari kapilari tisu masuk ke dalam sel badan. Inilah. Okey. Kemudian kapilari tisu ni itulah tisu penghubung antara vena dan kapilari. Okey, kemudian dia akan terus diangkut masuk dan darah tu akan masuk balik melalui arteri pulmonari. Okey, dan berlakulah sekali lagi pertukaran gas di paru-paru. So proses ni berulang kerana pertama terdapatnya perbezaan tekanan separuh gas. Okey. Teori yang awak perlu faham sekarang ni adalah pertukaran gas berlaku pertama adalah kerana terdapat perbezaan tekanan separuh gas. Itu pertama sekali yang kena tahu. Dan kemudian bagaimana macam mana berlakunya perbezaan tekanan separuh gas ni? Kalau oksigen banyak semasa kita tarik nafas. Okay, semasa tarik nafas banyak oksigen. Kemudian oksigen akan diangkut pergi ke dalam sel darah merah dan diangkut ke tisu badan dan badan akan guna untuk buat respirasi sel. Kemudian hasil daripada respirasi sel akan dapat gas karbon dioksida. Karbon dioksida tu pula nanti akan dihantar semula ke paru-paru. Kenapa nak hantar semula ke paru-paru? Supaya nak dihembuskan melalui proses hembus nafas. Itu benda yang berlaku lah. Dan jangan confuse, sel darah yang sama boleh buat kerja yang sama. Okey, sel darah yang sama boleh angkut oksigen, boleh angkut karbon dioksida. Sama saja kerja dia. Tak ada kerja lain dah. Kerja dia, sel darah merah ni ataupun eritrosit ni kerja dia tu je. Angkut oksigen, angkut karbon dioksida. Itu je kerja dia. Okey. Jelaskan mengapa hemoglobin fetus mempunyai peratus
tumpahan oksigen yang lebih tinggi berbanding hemoglobin orang dewasa. Okey, sekejap kita bincang tengok ni dulu. Pengangkutan karbon dioksida dalam sistem peredaran darah. Okey, tadi oksigen diangkut dalam bentuk oksihemoglobin. Okey, ni ya. Ni oksihemoglobin. Oksigen diangkut dalam melalui melalui satu ikatan saja, iaitu ikatan oksihemoglobin. Okey. Oksigen campur hemoglobin dapat nama oksihemoglobin. Okey. Kemudian karbon dioksida boleh angkut dalam 3 cara. Oksigen satu je cara, iaitu oksigen campur hemoglobin dapat oksihemoglobin. Karbon dioksida 3 cara. Cara yang pertama, 70% karbon dioksida dalam badan kita diangkut dalam bentuk ion bikarbonat. Ion bikarbonat. Okey, 23% lagi bergabung dengan hemoglobin untuk membentuk karbaminohemoglobin. Okey. Dan last sekali, 7% karbon dioksida terlarut diangkut sebagai asid karbonik. So ada 3 cara karbon dioksida ni diangkut dalam badan kita. Pertama, sama ada diangkut dalam bentuk ion. Kedua, diangkut dalam bentuk karbaminohemoglobin. Dan ketiga, dalam bentuk asid karbonik. Okey ya. Okay, kita tengok. Pengangkutan karbon dioksida dari sel badan ke kapilari tisu dulu. Okey, CO2 ataupun karbon dioksida yang dibebaskan oleh sel badan daripada proses respirasi sel, okey, dia akan bergabung dengan air. Air ni kat mana? Air ni ada dalam sel darah merah lah. Dia akan membentuk asid karbonik. Okey, enzim di dalam sel darah merah iaitu enzim karbonik anhydrase akan menyebabkan tindak balas ni berlaku lah. So dalam sel darah merah kita ada satu enzim yang bernama karbonik anhydrase. Karbonik anhydrase ni menyebabkan karbon dioksida yang diangkut tadi daripada sel tadi akan bergabung dengan air di dalam sel darah merah itu sendiri. Jadi dia akan membentuk asid karbonik. Okay. Asid karbonik kemudiannya akan terurai kepada ion bikarbonat dan ion hidrogen. Pada asid kan, so dia akan ada ion hidrogen dan akan jadi ion bikarbonat. Kemudian ion bikarbonat akan meresap ke dalam plasma darah dan akan diangkut pergi ke paru-paru. Kemudian cara yang kedua, apabila sampai di paru-paru, ion bikarbonat tadi akan meresap semula ke dalam eritrosit, masuk balik ke dalam sel darah merah dan akan bergabung semula dengan ion hidrogen untuk membentukkan semula asid karbonik. Akan dibentuk semula dalam asid karbonik dan kemudiannya akan terurai menjadi karbon dioksida dan air. Kemudian karbon dioksida ni lah barulah akan dikeluarkan dari sel darah merah masuk ke dalam paru-paru dan disingkirkan semasa hembus nafas. Jadi ini adalah bentuk-bentuk lah macam mana karbon dioksida tu dibawa keluar daripada sel badan ke paru-paru. Kenapa kita bincang benda ni ya? Sebab karbon dioksida adalah satu sebatian. Dia adalah gabungan dua unsur. Macam oksigen je lah masuk habis selesai. Tapi ni ada karbon dan ada oksigen. Karbon dioksida CO2. So CO2 ni bila dia jumpa air dalam sel darah merah, dia akan pertama sekali dia akan jadi asid karbonik. Kemudian terurai. Bila terurai barulah boleh angkut sampai ke paru-paru. Paru-paru masuk jumpa balik air dalam sel darah merah akan membentuk semula asid karbonik dan akhirnya akan terurai sebelum menjadi karbon dioksida dan air. Ini adalah satu tindak balas yang kita tak boleh kawal lah. Okey, yang kita tak boleh kawal dan dia berlaku secara semula jadi di dalam badan kerana sifat unik karbon dioksida itu sendirilah. Okey, karbon dioksida terdiri daripada dua unsur, karbon dan oksigen. So dia tidak boleh diangkut semudah oksigen. Okey. Kemudian
Okey, jelaskan mengapa hemoglobin fetus mempunyai prefer ketupuan oksigen lebih tinggi. Okey, fetus ada oksigen yang lebih tinggi berbanding hemoglobin orang dewasa. Pertama sekali sebab fetus ni dia terima saja daripada ibu Dia terima saja oksigen tu daripada ibu dan dia gunakan banyak oksigen untuk melakukan respirasi sel melakukan penghasilan tenaga supaya badan dia boleh membesar dengan cepat lah. Okey. Kemudian ESA biologi. Okay, ini adalah kiraan untuk paras oksigen dan paras karbon dioksida di pada aras laut. Ni yang cikgu cerita semalam tentang Everest tu. Everest tu dia semakin tinggi gunung semakin kurang tekanan udara, bermaksud semakin sukarlah oksigen nak dibawa masuk ke dalam paru-paru sebab perbezaan tekanan separa gas. Tekanan separa gas oksigen dalam badan lebih tinggi daripada tekanan separa oksigen di luar. Menyebabkan susah udara dari luar nak masuk ke dalam paru-paru. Perbezaan tekanan Okey. Jadi bila dah belajar tentang struktur, mekanisme dan macam mana pergerakan oksigen dan karbon dioksida ni berlaku dalam badan, jadi kita dapat tahulah ada beberapa penyakit yang berkaitan dengan pernafasan. Okey. Jadi yang pertama adalah COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, iaitu penyakit yang merangkumi terkandung sekali adalah asma, bronkitis kronik dan emfisema. Asma, bronkitis kronik dan emfisema ni adalah penyakit di bawah COPD. Okey. Contoh dalam penyakit emfisema, alveolus hilang kekenyalan dan saiz dia akan bertambah. Jadi apa yang berlaku adalah dinding alveolus akan rosak. Bila dinding alveolus rosak, tak banyaklah ataupun kuranglah alveolus yang berbentuk bulat. Jadi jumlah luas permukaan alveolus akan berkurang dan bila jumlah luas permukaan ini berkurang, pertukaran gas jadi sikitlah, jadi kurang efisien. Sebab korang bayangkan korang ada 6 juta alveolus dan 6 juta alveolus ni boleh berlaku pertukaran gas dengan cepat. Untuk pesakit emfisema, mungkin dalam dia punya paru-paru, alveolusnya mungkin hanya ada 3 juta. So, perbandingan antara orang yang normal dengan orang emfisema ni, of course dari segi pertukaran gas menjadi satu masalah lah. Okey, sebab luas permukaan dia berkurang. Untuk penyakit bronkitis kronik pula, bronkitis kronik, bronkium menjadi radang. Radang ni inflamasi dia jadi merah-merah, dia jadi inilah. Kemudian bengkak dan tersumbat. So bila bronkiul bengkak dan tersumbat, susahlah udara nak masuk. Bila udara nak masuk sikit, pernafasan pun jadi susah. Okey? Tak bersih. Okey. Kemudian nak bersih. Mucus yang banyak akan terbentuk menyebabkan batuk berterusan. Okey, mucus yang banyak terbentuk. Mucus yang terbentuk ni adalah satu proses semula jadilah. Okey, bila kita punya badan bila saluran pernafasan apa semua ni dia macam dapat signal macam ada habuk ke apa ke. So dia akan menghasilkan lebih banyak mucus untuk konon-konon nak merangkak habuk lah, tapi sebenarnya menyebabkan batuk jadi lagi teruk. Kemudian cilium yang berada di sepanjang dinding bronkiol ni rosak dan menyebabkan penyikiran mucus sukar dilakukan. Okey. Dan jadi bagi pesakit asma pula, dinding bronkiol menjadi bengkak dan menebal. Okey, dia punya otot dia jadi tebal, dia bengkak dan menjadi tebal, dan bukaan tiup bronkiol menjadi kecil, jadi menyebabkan laluan udara menjadi sempit.
Okay, ini juga menyukarkan pernafasan dan menyukarkan penyakit sesak nafas. Sebab tu orang yang asma kalau kita tahu apa punca yang menyebabkan dia asma, kita mesti elakkan supaya kita tak nak menyebabkan, kita tak nak menggalakkan dinding bronkiol ni jadi bengkak. Asal dia luas, tapi bila bengkak jadi sempit. So bila sempit, udara tak boleh masuk. Bila udara tak boleh masuk sampai ke alveolus, menyebabkan susahlah berlaku pertukaran gas, seterusnya mengancam nyawa lah. Sebab tu orang sakit asma ni, kalau kita tahu dia memang ada sakit asma, kita tak akan paksa dia buat senaman-senaman yang berat. Kita tak akan paksa dia masuk cara-cara yang menyebabkan larian. Apa yang ni? Okey, kemudian cuba tengok gambar Raja ni. Okey. Ya. Ni apa gambar Raja nak bezakan bronkiol pesakit asma dengan bronkiol yang normal. Tengok jadi bengkak daripada luas ni boleh masuk banyak, tiba-tiba tak boleh masuk banyak. Sama juga untuk orang pesakit bronkiol bronkitis bronkitis kronik ni. Perbezaan Dan untuk orang yang emfisema ni pula dia jadi macam ni lah. Jadi sepatutnya yang kita ada sekarang, tapi untuk pesakit emfisema nampak dia punya alveoli dia rosak. Sebelum rosak tak boleh menyebabkan berlakunya pertukaran gas dengan efisien. So, paling kita nak jaga dalam pernafasan ni adalah laluan oksigen masuk, laluan karbon dioksida keluar. So dia melibatkan daripada hidung, mulut, masuk ke trakea, masuk ke bronkiol, bronkus, bronkiol dan akhirnya ke alveolus. So yang tiga penyakit ni adalah tiga penyakit yang paling kerap dijumpai lah. Tapi emfisema pun cikgu rasa tak ada macam banyak sangat lah. Tapi asma dengan bronkitis kronik ni memang selalu kerap berlaku. Jadi itulah yang kita belajar sepanjang dalam bab 8 ni. Okay, inilah kesimpulannya. Yang korang kena faham tentang sistem respirasi. Okay, dia melibat, apakah sistem yang terlibat, macam mana struktur dia, kemudian macam mana otot-otot tu berfungsi, kemudian barulah kita tengok macam mana pertukaran gas tu berlaku. Dan pertukaran gas yang kita bincangkan ni adalah khusus kepada manusia. Sebenarnya bila korang faham pertukaran gas ni, korang boleh je kaitkan dengan haiwan. Yang penting kena faham tentang pertukaran gas adalah perbezaan tekanan separa gas tu. Okey, dan last sekali adalah tentang isu kesihatan berkaitan sistem respirasi biasa iaitu COPD. Fokus pada 3 saja iaitu asma, bronkitis kronik dan emfisema. Okey jadi ada soalan nak tanya? Okey, cikgu nak off record dulu.